Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，晚上好！ Senang sekali boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. 我很喜乐，可以与大家一起祷告， Mari kita- 一起分享主的话。 Mari kita sehati dalam doa. 我们先同心祷告。 Kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. 主啊，我们相信这时你与我们同在。 Kami siap mendengarkan suara-Mu, berbicaralah jelas di dalam hati kami. 主啊，我们预备好要聆听你的话语。 Pakai kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menyalurkan keindahan firman-Mu. 主啊，求你使用你这两位有限软弱的仆人，让我们能够将你的话语传讲得好。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们只是奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah Allah yang mengasihi terlebih dahulu. Yang Oke. diambil, oke. 给我今晚给我的主题是神先爱我们。 Kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 经文是在生命记第7章第7到第8节，还有罗马书第5章。 Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. 耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。 Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。 Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 我们读经到此，我们听主的话语、思想，并且在生活中行出来的人有福了。 Bapak Ibu Saudara, dunia tempat kita tinggal ini ketika mau merasakan sesuatu yang baik itu perlu ada syarat dan ketentuan. 我们所处的这个世代，当我们要享受一些优惠的时候，总是有条件的。 Kalau kita lihat ada promo atau diskon, jangan buru-buru langsung kita percaya. Tetapi kita harus lebih dalam lagi memahami asteriksnya, syarat dan ketentuan ataupun term and condition itu. 如果我们看一些促销活动或者一些折扣的话，我们不要高兴得太早，我们要注意看它的备注那边写了些什么。 Ketika misalnya ada diskon 50%, sangat menarik bukan? 举例来说，有打5折，这看起来很吸引人。 Tetapi syarat ketentuannya hanya di hari tertentu dan jam tertentu dan juga pembayarannya tertentu dan minimal belanja sekian baru bisa dapat seperti ini. 但是呢，它的那个条件是只有在某一天、某一段时刻，你使用某一些的支付方式，然后还要有最低消费，才能够得到这个折扣。 Ataupun ada promo BOGO, buy one get one. Syaratnya apa? Harus posting di IG, tag 5 teman ataupun follow IG merchant-nya. 如果看见说有买1送1的这个促销活动的话呢，你要注意，可能它的条件就是你要跟踪它的那个IG， 然后可能你还要加5个朋友，或者你要 follow。 Kita sudah terbiasa sekali mendapatkan sesuatu yang baik, nggak ada yang gratis. Selalu ada syarat dan ketentuannya. 我们已经很习惯于说，如果要享受什么优惠的话呢，是没有白白得来的，一定是有条件。 Tragisnya, mentalitas term on condition ini kita bawa seringkali di dalam hubungan kita dengan Tuhan. 但是很悲哀的，我们这样子形成的观念，我们也把它带到我们与神的关系中。
Kita mungkin berpikir Tuhan baru mau dengar doa saya kalau saya sudah baca firman-Nya 5 pasal hari ini. 我们会想说，如果我今天已经读了5章的经文，神才会愿意听我的祷告。 Tuhan, kalau sayang sama saya, kalau pelayanan dan persembahan saya sedang bagus-bagusnya. 神才会爱我。如果我的奉献、我的服侍正在很好的状态， Dan kita bisa berpikir Tuhan pasti gak suka sama saya kalau saya sedang jatuh lagi dalam dosa, apalagi dosa yang sama. 我们可能也会想说，如果我陷入最终，特别是我陷入同样的罪，我们就会觉得说，神不再爱我们了。 Kita merasa kasih Tuhan itu seperti diskon di marketplace yang bisa hangus kalau syaratnya tidak terpenuhi. 我们觉得说，神的爱就好像我们在一般商场看见的折扣会有有效期限的。 Namun kita melihat malam ini kita belajar satu kebenaran bahwa di hadapan Allah kasih-Nya datang kepada kita tanpa term and condition yang menuntut kelayakan kita. 但是今天我们要看到说，神的爱临到我们是无条件的。 Allah tidak menunggu sampai kita punya hal yang premium baru kita bisa mendapatkan akses kepadanya. 神没有等候我们达到一个地步，他才让我们可以跟他连接。 Tema malam hari ini Allah yang mengasihi terlebih dahulu, apa artinya? 所以今天晚上的主题，神先爱我们，这含义是什么？ Yang pertama adalah kasih Allah itu sebuah keputusan yang melampaui kondisi. 首先，神的爱是他的一个决定，是超越条件的。 Kasih manusia begitu bersyarat, bahkan kita orang tua kepada anak-anak pun mungkin tanpa sadar bisa melakukan demikian. 但是人类的爱常常是有条件的，甚至父母对子女们的爱，有时候不知不觉也有条件。 Hari ini kita mendengar kabar yang sangat menyedihkan ya. Ada berita di bagian ini timur Indonesia karena tidak dibelikan sesuatu, anak memutuskan mengakhiri hidupnya. 今天我们看到一则新闻，在印尼的东部有让我们觉得很悲哀的新闻，因为孩子没有得到的，结果有命案。 Saudaraku, kondisi bangsa Israel waktu itu kalau kita melihat adalah bangsa yang kecil, tidak signifikan secara geopolitik saat itu. 回到刚才的经文，我们看见以色列人在那个时候，他们并不是一个大的民族，他们在这个地理政治的地位上也是很微小的。 Pada waktu itu belum ada Google Maps ataupun peta dunia yang bisa tahu dunia-dunia. Tetapi Musa di bangsa yang terdekat melihat Israel itu paling kecil. 虽然那个时候没有 Google Map， 但是摩西他当时候可以看见以色列人在外邦人当中，他们的人数是最少的。 Dari 7 bangsa yang disebutkan itu dikatakan Musa di ayat yang pertama, 7 bangsa lebih banyak, lebih kuat daripadamu. 在那一章经文的第1节，摩西提到说，那个7个民族，他们比以色列民还要强大，数量还要更多。 Tapi orang Israel dikatakan di sini adalah bangsa yang terkecil, yang paling kecil daripada segala bangsa, tetapi dipilih Tuhan. 但是以色列人在众民之中，他们是最小的，神却拣选了他们。 Saudaraku, apa yang membuat Tuhan itu sampai dikatakan di situ kasyak, memikatkan hatinya dan mencintai yang diri dengan kuat kepada orang Israel. 但是为什么神却爱上了以色列人？有什么状况使以色列人可以抓住神的心？ Saudaraku, dalam teks ini setidaknya ada 2 alasan yang disampaikan. 在这个经文当中，我们可以看见至少有2件事情。 Alasan pertama adalah Tuhan mengasihi Israel di situ. 第一，神爱以色列民； Dan lebih tepatnya adalah Tuhan memutuskan untuk memilih dan mengasihi Israel. 更进一步的，应该说是神决定了他要爱以色列民。 Saudaraku, Tuhan tidak katakan di situ Tuhan mengasihi Israel karena Tuhan menyukai Israel. Tidak. 在这里没有讲说神爱以色列民，因为神喜欢以色列民。 Tapi di sini kita melihat kasih itu adalah sebuah keputusan. Bukan sekedar keadaan atau kondisi like or dislike.
但是在这里可以看见，神爱他们是一个决定，并不是在这个以色列民的状况或者状态，神喜欢或不喜欢。 Saudaraku, apa yang membuat pernikahan Kristen aman, yang membuat pasangan kita aman berelasi dengan kita? 什么样的爱可以维持一段婚姻？什么样的爱可以维系夫妇的关系？ Bukankah saat pasangan itu bisa mengingat kembali janji nikah, komitmennya? 就是当配偶都记得他们在婚礼中所许下的誓言。 Bahasa lainnya adalah janji nikah itu meski nanti ada yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih pintar, tetapi saya tetap pilih kamu jadi pasangan saya. 这样子的誓言或者尾声，换句话说，可能就是包含在这几句话。即使将来有比你更好的、更富有的、更有才能的人，但是我仍然决定继续的爱你。 Saudaraku, kita manusia bisa belajar punya kasih yang penuh komitmen itu dari Tuhan, yang karena Dia pilih kita jadi umatnya. 我们可以从神的身上学习这样，因为我们决定要爱对方。 Alasan kedua adalah karena Tuhan pegang janjinya. 第二就是神要守约。 Tuhan sudah pilih dan janji kepada bapak leluhur Israel yaitu Abraham, bahwa Tuhan akan berkati dirinya dan keturunannya, dan melalui Abraham dan keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. 耶和华爱以色列民，因为他要守向他们列祖所起的誓，就是他借着亚伯拉罕、以撒、雅各所许下的这个应许。 Dan di dalam perjanjian baru, ayat yang tadi baru kita baca juga di dalam Roma, kita melihat penggenapannya, bahwa seluruh bangsa itu akan dapat berkat melalui keturunan Abraham, yaitu dari Yesus Kristus. 并且在刚才我们所读到的罗马书第5章第8节那边提到说，这个众民都要因着神所对亚伯拉罕许下的应许，而得到祝福，得到恩典。 Maka di poin kedua kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegaskan kembali poin tentang Allah yang mengasihi terlebih dahulu. 甚至在主耶稣的身上，我们看见，当在这个他在执行这个第二点的时候，也可以看见神决定爱他的选民的这个决心。 Kasih Allah itu sangat terbukti saat paling disakiti tetap memberi diri. 神的爱在他最受苦的时候仍然爱我们，这个就彰显出来了。 Saudaraku, di sini di Roma 5 ayat 8 dan 10 dikatakan Allah menunjukkan kasihnya ketika kita masih berdosa. Di ayat 10 dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru musuh Allah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. 我们看见说第8节那边告诉我们，当我们还做罪人的时候，上帝已经先爱了我们。第10节那边告诉我们说，甚至我们还做神的仇敌的时候，上帝已经差他的独生子为我们而死。 Saudaraku, saat Allah paling disakiti di sini, Allah tetap memberi diri. 在我们最使神伤透了心的时候，但是神仍然向我们显明他的爱， Bahkan memberi yang terbaik dari dirinya untuk menyatakan kasih kepada umat seteru Allah waktu itu. 甚至将他最好的部分，他把他牺牲，为了要拯救我们，还是做他敌人的时候， Mungkin kita masih berkata, oh Pak itu mungkin indah sekali dalam pikiran. 也许我们会想说，这一切在想象中看起来很好。 Seringkali mungkin kita berpikir bahwa Kristus mati bagi versi terbaik dari diri kita. 我们想象基督为我们死，是在于我们最好的一面。 Kita pikir kita harus membersihkan diri lebih dahulu di teras gereja sebelum kita berani masuk ke ruang Maha Kudusnya. 我们可能也许在我们进入这个崇拜的地方，我们可以需要在外面先洁净我们的身体。 Saudara, tapi di Roma ayat 8 ini firman Tuhan berkata Tuhan memberikan yang terbaik dari sorga saat kita berada di titik yang paling buruk di bumi. 但是罗马书这边告诉我们说，神把天上最好的给了我们，就在我们最低的、最糟糕的那一点。
Maka di salib itulah kita bisa melihat bukti kasih Allah yang tertinggi bahwa Ia Allah meski berada dalam kondisi yang paling disakiti, pemberontakan manusia, tetap memberi diri. 神在十字架上的爱彰显了，当他最被伤痛的时候，当人类最大的抵挡他的时候，他仍然爱我们。 Saudaraku, dari kebenaran ini apa yang kita bisa lakukan? 从我们所学习的真理，我们可以做什么？ Saya melihat setidaknya ada 3 hal yang kita bisa lakukan. 至少我们可以做3件事。 Yang pertama, saudara, kita perlu menaruh keberhargaan, keamanan diri kita dari kasih dan penerimaan Tuhan saja. 首先，我们将自己的自我价值观放在神的爱，放在神的接纳中。 Saudaraku, dunia mengajarkan taruh keberhargaan dirimu pada besarnya kekuasaan yang kamu punya. 但是世界上常常告诉我们，我们的自我价值在于我们拥有多大的权利。 Taruh keberhargaan dirimu pada kenikmatan dunia yang bisa kamu rasakan. 我们的自我价值可以放在我们可以享受到世界带给我们的享受。 Taruh keberhargaan dirimu pada besarnya penghargaan dari orang-orang atau kontrol yang kau bisa punya dalam hidup ini. 把我们的自我价值放在于别人的称赞，或者是说我们能够掌控了多少。 Kalau kita menaruh keberhargaan kita di tempat-tempat dunia yang ajarkan tadi, maka hidup kita akan menjadi orang yang labil. 如果我们将自己的自我价值观放在刚才所提到的那些世界的价值观的话，那我们的生活将会非常的波动。 Karena manusia tidak mungkin bisa mempunyai kuasa dan kontrol absolut. 因为人类不可能拥有完全的权利， Dan manusia tidak akan bisa selalu merasakan kenikmatan dunia. Pasti ada sakit dan penderitaan. 人类也不可能一直能够享受，一定会有病痛的。 Dan manusia tidak mungkin selalu dihargai manusia lainnya. Pasti ada yang mencela. 人类也不可能一直被所有的人尊敬，一定有人家批评我们。 Mari saudara, tiap pagi kita bisa berkata dalam hati kita yang telah ditebus Kristus, saya aman dan berharga di dalam kasih Kristus. 巴不得我们每天早上向主祷告的时候，我们可以对主说：“主啊，因着你的爱与接纳，我在你的里面有完全的安全感。” Yang kedua saudara, selalu ada jalan pulang. 第二，我们讲到说，一直都会有回头的路。 Saudaraku, sebagai anak Tuhan, saudara pasti sepakat dengan saya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. 身为神的子女，相信你我都同意，我们还是可能陷在最终。 Saudaraku, almarhum Tim Keller pernah berkata sebelum semasa dia masih hidup, saat anak Tuhan jatuh dalam dosa, sebenarnya yang hilang bukan status kita sebagai anak Tuhan, tetapi kekuatan untuk kita melawan dosa itu semakin hari semakin pudar. 已故的 Tim Keller 他曾经说，当神的子女们陷入最终的时候，他所失去的不是神子女的身份，所失去的而是抵挡罪恶的力量。 Saudaraku, wajar sekali ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa kita adalah orang yang kotor berhadapan dengan Allah yang kudus, kita merasa nggak layak. 我们陷入最终的时候，常常我们会在一种状态说，觉得自己很污秽，我们不配面对神。 Tapi saudaraku, apa yang membuat kita akhirnya mau melangkahkan kaki lagi? Kekuatan dari manakah itu? 但是什么力量推使我们愿意再一次举起那个步伐来到神的面前？ Bukankah saat kita menyadari bahwa kita dikasihi, diterima Allah, di saat kita jauh dan jatuh, dan saat kita berontak kepada Allah, kita diterima Allah, itulah kekuatan kita datang kepada Allah. 当我们陷入最终，我们远离神，我们不敢亲近神的时候，这样子的力量来推动我们，使我们再次的来到他面前。 Maka saudara ingatlah selalu ada jalan pulang kepada Bapa. 所以要记得，到神的面前一直都有可以去的路。 Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang merasa jauh dari Tuhan, inilah panggilan untuk saudara kembali dikuatkan pulang kepada Tuhan. 如果这个时候在我们的当中，我们有觉得自己已经远离神的话，巴不得今天的讯息可以再次的呼召你来到神的面前，再次的亲近他。
Dan yang ketiga, saudara, mari kita belajar mengasihi Tuhan dan sesama melampaui kondisi. 第三，让我们一起来学习无条件的去爱我们四周围的人。 Maka kalau kita sudah terima kasih Tuhan yang begitu besar, yang melampaui kondisi dan identitas kita waktu kita berdosa. 因为当我们还在犯罪的时候，我们已经领受了神这么大的爱。 Dan sekarang mari sebagai anak Tuhan saat keadaan susah, sakit dan penuh penderitaan. Jangan buru-buru untuk kita marah dan kecewa sama Tuhan. 所以，当我们在面临困难的时刻，或者是在病痛的当中，我们不要太快的向神发怨言。 Dengan anak atau orang tua kita, mahukah kita mau makin belajari menyatakan kasih kepada mereka, bukan karena keadaan mereka atau mereka baik pada kita, tetapi keputusan kita untuk mengasihi mereka. 我们也是同样的，对我们的家人，我们也用无条件的爱去爱他们，无论是我们的父母、子女、四周围的人，让我们学习，不在于他们的好，而是在于我们决定要爱他们。 Saudaraku, bukankah banyak anak yang kepahitan sama orang tuanya karena tahu orang tuanya itu hanya sayang dia tatkala dia berprestasi dan mengharumkan nama keluarga. 我们看见有许多子女跟父母之间有许多伤痛的经历，因为他们所感受到的父母的爱，只有在他们表现好的时候，父母才爱他们。 Maka tatkala di rumah nggak dapat kasih, di sekolah dibully, buat anak kehilangan jati diri dan keberhargaan hidup. 如果在家没有得到足够的爱，在学校又被人家霸凌的话，那这样子的孩子，他们很难寻找到自我。 Saudaraku, firman Tuhan ini yang mengingatkan saya terus untuk saya dikuatkan Tuhan memberikan room of grace buat anak saya. 我这篇的讯息也是再一次的，一直的提醒我说，让我跟我的孩子之间一直都有这个恩典在。 Ketika lihat anak yang gak taat, kesel sama dia, dan masih marah sama dia. Tapi saya berusaha, setelah agak reda saya peluk anak saya dan berkata, Aileen, anak saya Aileen, papa sayang Aileen. Aileen berharga buat papa. Meskipun Aileen belum bisa taat sama papa. 当孩子不听话的时候，就在他还不愿意顺从我的时候，我还是学习去拥抱他，对他说：“爸爸仍然爱你。” Saudaraku, apakah ini mudah kita lakukan, bahkan kepada orang atau keluarga yang terdekat di dalam kita? 我们对我们最亲近的家人要那样子做，是容易的事吗？ Bapak Ibu Saudara, saya lebih banyak gagal daripada berhasil. 我常常在这件事情上失败多过于成功。 Saudaraku, sepertinya 9 atau 8 tahun yang lalu, saudara, saya pernah berkonflik sama istri hari Minggu pagi sebelum waktu itu saya khotbah. 在大概8、9年之前，在星期日的早晨，我讲道之前，我跟我的妻子有争执。 Saudaraku, di MRT, saya pelayanan di Singapura waktu itu, kami konflik dan gak ngomong, saudara, sepanjang hari waktu itu. Sampai pulang pelayanan di rumah pun. 那时候我们在新加坡服侍，当我们在搭捷运的时候，我们有争执，并且争执之后呢，那一整天我们彼此都不说话。 Saudara, maka sampai malamnya pun kami mandi, bersih-bersih semua, istri di kamar, saya di luar, saudara. 到晚上我们都已经沐浴要休息了，但是呢，我妻子在房间，我在外面。 Tapi sudah pelayanan pun saya berasa berat melangkahkan untuk datang duluan kepada dia. 但是因着那天服侍了之后，觉得应该是我要先让步。 Karena saya berasa beberapa kali tiap kali konflik saya datang duluan dan kali ini enggak, dia yang salah, dia harus datang duluan. 但是这一次呢，我觉得说，因为我已经让了他好几次，这一次他必须先让步。 Tapi malam itu ketika berdoa sama Tuhan kayak begitu, Tuhan gak bisa itu Tuhan. 但是 saudara, 那天晚上向神祷告的时候，神也提醒我，这个是不行的。 saya lihat cincin pernikahan saya. 我再一次看我手指的婚戒， Kayaknya ada suara dalam hati yang berkata, 心里好像有那样子的声音。
Nandes, bukankah engkau pernah berjanji pada Maria istrimu? 就是你曾经向妻子起誓过， Katanya tetap mengasihi dia dalam segala kondisi, senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin. 已经起誓说要在任何的情况都一样的爱他，无论是好坏、健康、病痛、富足、贫穷。 Bukankah termasuk dalam kondisi engkau memandang dia paling menyebalkan, seharusnya engkau juga mengasihi dia? 这些情况当中，岂不包括了，即使你觉得他最不可爱的时候，你仍然要爱他。 Saudaraku, dalam hati saya kembali proses, nggak bisa kali ini Tuhan, susah Tuhan, kali ini dia yang salah. 但是我还是仍然跟神印着景象说，这一次真的不行，这一次是他明明错的。 Tuhan nggak menyerah mengejar saya. 但是神并没有向我退让。 Bukankah berulang kali juga engkau aku ampuni karena engkau bersalah? 岂不是神对我说，岂不是多次的，即使你抵挡我的时候，我也已经饶恕了你。 Saudaraku, waktu itu saya tertunduk dan mohon Tuhan kuatkan untuk saya datang kepada istri saya lagi. 所以那个时候，我在神的面前匍匐自己，求神帮助我、坚固我，让我可以愿意先向妻子道歉。 Dalam kondisi yang berat melangkah itu, tapi Tuhan mampukan meluaskan hati saya dan menggerakkan kaki saya untuk kembali berbicara kepadanya. 在那个时候，虽然我的步伐很沉重，但是神还是推动我走向妻子，先向她说话。 Saudaraku, saya belajar waktu itu saat istri kalau sudah perasaannya dirinya dimengerti, itu selesai konflik. 从那个时候开始，我学习到，女人只要她的感受被你接纳的话，很多事情都很容易解决的。 Amin ibu-ibu. 阿门。 Saudara, sangat tidak mudah untuk menyatakan kasih di tengah-tengah kondisi yang tidak dimengerti. 在我们觉得不被了解的这个状态下，我们要感受爱是很不容易的。 Tapi kita belajar hari ini, kasih itu sebuah keputusan dan melampaui kondisi. 所以今天我们学习那个爱是一个决定，也超越各样的条件。 Saudaraku, saat kita nggak mampu mengasihi itu wajar manusiawi. 当我们觉得无法继续爱的话，身为人类，这是正常的状况。 Maka yang perlu kita lakukan bukan memaksakan mengasihi, bukan. 所以我们要做的不是说要勉强自己去爱， Tapi kita datang kepada Allah yang penuh kasih itu, yang telah mengajarkan kita kasih yang melampaui kondisi itu. 而是我们来到神的面前，这位充满爱的神，我们向他支取从他而来的爱，让我们能够超越一切的去爱其他的人。 Sehingga ketika kita mengalami lagi kasih Allah itu, 当我们再一次经历到神的爱的时候， maka hal itu seperti natural saja kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. 我们就会很自然的将这个爱流露出去，流露给我们四周围的人。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 愿神祝福我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih untuk keindahan firman-Mu yang telah kami pelajari malam hari ini. 主啊，我们今天晚上已经学习了你这么美好的话语，我们感谢你。 Terus ajari kami untuk kami bisa mengalami kasih-Mu yang melampaui kondisi. 主啊，求你让我们不断的学习你这超越一切的爱。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 只是奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin.